Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Okey, so untuk kelas hari ni ya, hmm, kita sambung balik daripada yang awalan lah. So dekat kelas baru ni cikgu baru masuk lah, dan juga gerakan 2. So awalan kita dah belajar berkenaan dengan topik daya paduan. Okey, so daya paduan ni kamu buat menggunakan ada dua lah, satu yang pengiraan biasa. Okey, ni adalah daya paduan yang selari lah. Selari senang sahaja. Kalau melalui arah yang berbeza, kita menggunakan lukisan berskala. Alright. Kemudian untuk hari ni kita akan tengok ni ya. Masih lagi 1.1. Kamu nak menentukan daya paduan yang bertindak ke atas satu objek dengan menggunakan rajah jasad bebas. Okey, ni rajah jasad bebas lah. Okey, kamu nak tentukan dia punya daya paduan bagi objek yang berada dalam keadaan jasad bebas. So, jasad bebas ni dia akan ada beberapa keadaan lah. Okey, yang pertamanya, so kita akan perhatikan macam mana nak kira dia punya daya paduan dia jika dia berada dalam keadaan pegun. Yang kedua, ini pegun atas meja. Yang kedua, dia tergantung. Yang ketiga, objek pada hala jumala. Alright, kemudian yang ini, okey. Yang ni panjang sikit lah. Yang keempat, objek memecut, okey, ke bawah dan juga ke atas. Okey, so dalam kes yang keempat ni, kita akan perhatikan nanti contohnya ialah macam mana pengiraan dalam yang sebelah lah, iaitu menggunakan lift. Okey, menggunakan lift. Alright. Okey, so untuk topik ni, apa yang kita akan belajar ialah komunikasi tentang daya paduan. F apabila objek berada dalam keadaan yang pertama ialah, so kita akan tengok paduan. So paduan biasanya, daya paduan cikgu suka refer kepada FP. Okey, FP ataupun F lah. Biasa dia guna F tapi cikgu suka pakai FP sebab FP ni bila nampak FP kamu kena tahu bahawa dia nak cari paduan. So bila paduan maksudnya melibatkan pelbagai daya lah. So kurang-kurangnya kena ada dua daya. Macam tarik ke kiri, tarik ke kanan. Maksudnya lah. Alright. So daya paduan yang pertama adalah bila objek tu berada dalam keadaan pegun. Okey, yang kedua ialah objek yang berada dalam keadaan hal laju seragam. Dan yang ketiga ialah objek bila bergerak dengan pecutan seragam. Okey, so yang ni akan banyak sikit pengiraan. Okey, 1 dan 2 kalau kamu perhatikan dia punya daya dia akan jadi kosong lah. Okey, dia akan jadi kosong kat situ. Okey, yang tak jadi kosong ni ialah bila dia bergerak dengan keadaan pecutan seragam. Okey, yang tu yang akan banyak sikit lah. Alright, menentukan daya yang bertindak ke atas suatu objek menggunakan rajah jasad. Okey, rajah jasad bebas adalah sejenis rajah yang khusus untuk mewakili semua daya yang bertindak ke atas suatu objek. Okey, so dia akan ada anak panah. Okey, so bila kamu buat lukisan ni lukisan kita panggil rajah jasad bebas ni, kita akan buat arrow. So arrow tu akan mewakili daya-daya. Okey, arrow tu dia akan mewakili daya-daya. Daya-daya yang ada lah. Okey, so daya tu kamu akan dilabelkan berdasarkan jenis daya yang ada. Tunjukkan arah daya yang betul, sama ada ke atas atau ke bawah. Panjang yang setara dengan kekuatan relatif. Okey, so kadang setengah gambar rajah tu dia merujuk kepada kekuatan daya. So kekuatan daya ni maksudnya kita akan refer kepada panjang arrow lah. Maksudnya kalau anak panah dia panjang, maksudnya daya yang dikenakan tu adalah kuat lah. Ataupun dia boleh lukis arrow tu tebal ataupun besar lah, merujuk kepada daya yang lebih besar. So kalau arrow kecil, maksudnya daya yang lebih kecil lah. Itu kalau pemerhatian dari segi lukisan arrow pada daya. Okey, pada objek yang pertama, tengok yang pertama, objek yang berada dalam keadaan pegun di atas meja. Okey, apakah daya yang terlibat? Alright, so bila dia berada dalam keadaan pegun di atas meja, bermaksud dia tak bergerak lah. Okey, dia tak bergerak ke atas, dia tidak bergerak ke bawah. Okey, so bila objek berada pada satu permukaan, dia ada satu daya. Satu ialah daya berat dia lah. Berat dia ke arah bawah, iaitu kita panggil sebagai W. W ni merujuk kepada weight. Okey, satu lagi daya ialah kita panggil sebagai R.
Ah, weh, budak pandai ya. Okey, satu lagi kita panggil sebagai R. So R ni apa? R ni ialah daya tindak balas normal. Okey, daya tindak balas normal. So daya tindak balas normal ialah daya yang bertindak balas terhadap satu objek yang berada pada satu permukaan. Alright. Okey, so dalam kes ni, sebabkan dia pegun, maksudnya ialah daya ke atas R, okey, dan juga daya ke bawah dia W adalah sama. Bermaksud pada objek dengan daya tindak balas normal adalah sama. So kalaulah objek W lebih besar, so apa berlaku ialah objek yang pegun tadi dia akan bergerak ke arah bawah. Maksudnya dia akan tenggelam ke dan sebagainya lah. Okay, tapi kalau R dia lebih, tapi R biasanya akan sama je lah, bergantung pada keadaan lah. Kalau dia dalam keadaan rehat, R dia memang tak akan berubah. R ni dia akan berubah hanya kalau dia mengalami pecutan sahaja. Okay, kalau objek tu berada dalam keadaan pecutan, contohnya dalam lift lah. Okay, dalam lift, laju naik ke atas ataupun laju jatuh ke bawah. So dia akan memberi kesan kepada R lah. So kalau pegun ataupun berada dalam keadaan hal laju bala, R ni memang tak akan berubah. Okay, so W ni memang akan refer kepada berat objek, jisim objek. Katakan kamu, dia akan refer kepada jisim kamu lah. Alright, dan juga graviti. Okay, yang kedua, objek di atas silin menggunakan satu tali. Okay, so objek yang berada atas silin tergantung. Tergantung. So bila dia tergantung, daya ke bawah still ada. Okay, cuma tindak balas normal ni ialah dia refer kepada T. Okay, dia refer kepada T. T tu apa? T ialah tegangan pada tali tu. Maksudnya lagi berat, lagi tegang lah dia punya tali tu. Okay, dalam keadaan pegun, objek mempunyai keseimbangan daya. So, berat objek adalah bersama dengan tindak balas normal. So, dalam kes ni, siapa nak masuk ni? Nadia. Okay, so dalam kes yang ini, okay, so dalam kes yang ini, tali dia tak putus. Okay, so dalam gambar macam ni kan, so kamu perhatikan dia punya tegangan dia T ni tak putus. Maksudnya apa? So, bila dia tak putus ni maksudnya, nilai pada W dan nilai pada R ni adalah sama. So, katakanlah W lebih besar. Okay, W lebih besar. So, menyebabkan T menjadi lebih tegang. So, dalam keadaan tertentu boleh menyebabkan tali itu putus lah. Okay, so dalam kes ni, tali tak terputus bermaksud tegangan tali dan juga nilai W adalah sama lah. Dia punya berat lah. Alright, berat objek W sama dengan tindak balas normal. Okey, situasi yang ketiga, objek di atas meja ditolak dengan suatu daya pada laju yang seragam. So kamu kenakan satu daya. Okey, dan daya yang dikenalkan adalah menggunakan laju malar. Okey, laju malar maksud tolak biasa je lah, bukannya nak semakin daya bertambah. Okey, so objek pada hal laju malar mempunyai keseimbangan daya yang sama. Okey, maksudnya apa? So, bila objek dalam keadaan bergerak hal laju malar, alright, so kalau pegun dia ada dua sahaja, iaitu daya ke atas dan juga daya ke bawah. Maksudnya dia tak bergerak ke atas ke bawah lah pada paksi Y. Okey, so bila ditambah, bila bergerak dengan hal laju seragam pada suatu permukaan, so dia akan ada tambah lagi satu daya yang kita panggil sebagai D dan F. Okey, so D ni ialah daya tolakan. Okey, F kecil ialah daya geseran. Okey, daya geseran. Okey, so D dan F nilainya sama, R dan W nilainya sama. Okey, so dia mesti pada paksi yang sama. Kamu tak boleh refer kepada nilai R dan F, tak boleh. Okey, kita akan refer pada line. Okey, R pair dia ialah dengan W. Kalau F dia dengan D. Okay, so efeknya ialah dia akan menyebabkan objek itu bergerak dengan hal laju yang malar. Okay, contohlah, katakanlah nilai D lebih besar daripada geseran. Okay, nilai D lebih besar daripada geseran. So, objek itu dia tak akan jadi hal laju malar lagi. Okay, dia akan bergerak dengan suatu pecutan. Okay, dia akan bergerak dengan suatu pecutan. Ataupun, dalam kes ini katakanlah, nilai R adalah lebih besar daripada nilai W. Okay, so apa jadi pada objek itu? Objek itu dia akan bergerak ke atas. Alright. Okay, so kalau dalam kes ni disebabkan dia berada dalam keadaan hal laju malar, dan juga nilai berat objek dan tindak balas normal adalah sama, so dia akan maintain lah. So makin dia ke kanan,
kotak tu pada paksiwan dia maintain saja. So maksudnya tak bergerak ke atas ataupun tak bergerak ke bawah, sebab dari ke atas ke bawah sama saja. Kemudian dia akan bergerak dengan hal laju seragam sebab daya ke depan D dan juga geseran dia. So geseran dia kat sini, daya geseran. Daya geseran ni adalah daya yang ada pada permukaan. Okay, nilai D dan nilai F adalah sama. So dia akan bergerak dengan hal laju malah lah. Melainkan D ni, kalau D lebih besar daripada daya geseran, baru dia akan bergerak dengan suatu pecutan. Okay, so dalam kes ni kat gambar sebelah lah. Okay, situasi yang keempat. Ambil keempat dulu. Sebiji telur jatuh bebas ke bawah. Okay, jatuh ke bawah. Apabila objek memencut ke bawah, daya ke bawah adalah lebih kuat. Okay, so bila dia jatuh ke bawah, dia akan jatuh dengan pecutan. Okay, so dia akan jatuh dengan pecutan grafiti lah kan. Alright, so kamu perhatikan dalam lukisan dia buat anak panah ke bawah adalah lebih panjang. Okay, so maksudnya daya pada W adalah lebih besar. Okay, FW lebih besar lah berbanding dengan R. Alright, so kamu akan refer dekat sini ya. So kita akan refer bahawa bermaksud berat objek adalah lebih besar daripada tindak balas normal. So bila daya berat lebih besar daripada tindak balas normal, dia akan mengakibatkan satu pecutan lah. So dalam kes ni ialah tarikan disebabkan graviti ya. Okay, so yang ni pemahaman lah macam mana kamu nak perhatikan jenis-jenis gerakan berdasarkan satu rajah jasad bebas. Okay, yang cikgu nak cerita yang ni. Yang ini ya. Yang ni panjang sikit lah. Alright, yang ni lah. Masalah yang melibatkan daya paduan dan juga prinsip leraian daya. Okay, so dalam kes ni ada dua. Yang pertama ialah kita akan tengok pada penumpang di dalam lift. Okay, yang kedua ialah nanti kita tengok ialah takal. Takal, so melibatkan objek yang tergantung lah. Okay, so macam mana kamu nak kira dia punya paduan, tegangan tali dan sebagainya. So ini lagi. Okay, kita tengok yang ini dulu lah. Alright. So dalam topik ni apa dia sentuh? Okay, mengaplikasikan pengetahuan tentang daya dan gerakan dua untuk menerangkan kejadian ataupun fenomena alam melaksanakan tugasan mudah. Okay, so kita nak refer yang ni lah. Alright, macam mana nak kamu perhatikan penumpang di dalam lift. Okay, situasi dia macam ni. Seorang budak lelaki berada di dalam lift. Dia berdiri di atas mesin penimbang. Di bawah lah. Dia bawa mesin penimbang. So mesin penimbang ni ialah nak refer kepada berapa bacaan. Kalau tak ada benda ni, kamu akan jadi perasaan je lah. Kamu naik lift. Bila naik laju sangat, kamu rasa badan kamu melayang. Ataupun jatuh dengan laju sangat, kamu rasa melayang. Okay, sebab apa? Sebab perubahan lah. So kalau ada penimbang, kamu akan perhatikan bacaan jarum tu. Jarum tu dia akan berubah. Okay, so nak nampakkan perubahan tu, letak penimbang lah. Untuk mewakili nilai R. So nilai pada mesin penimbang akan diwakili oleh nilai R. Dia tindak balas normal lah. Berat budak lelaki ialah W, bertindak ke arah bawah. So berat dia akan sentiasa menghala kepada bawah. Alright. Dan daya tindak balas normal dia akan bertindak kepada atas. Alright, so kita akan ada dua lah daya. Yang pertama ialah W, satu lagi ialah R. Okay, apa yang kamu kena ingat ialah W. So W maksud dia ialah weight. So macam mana kamu nak kira weight? Weight sama dengan M darab G lah. M dia punya jisim, kita akan darabkan dengan graviti. So dalam kes ni graviti kita akan pakai 10. Okay, kenapa tak pakai 9.81? Okay, so kalau pakai 9.81, pengkiraan kamu akan jadi leceh lah sikit. Okay, so 9.81 jika tidak diminta kamu gunakan refer kepada nilai graviti kepada 9.81, kita boleh ambil pakai G sebagai 10. Okay, melainkan dalam soalan tu dia kata G, okay, rujuk kepada 9.81, baru kamu pakai yang tu. Okay, so dalam kes ni, dia ada 3 keadaan. Okay, yang pertama ialah lift dia berada dalam keadaan pegun. Okay, pegun bergerak ke atas atau ke bawah dengan hal laju seragam. Okay, so dalam kes ni, dia pegun tak bergerak ataupun dia bergerak juga, tapi bergerak dengan hal laju seragam. Sama ada bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah, sama je lah. Okay, situasi yang kedua ialah bila lift bergerak ke atas dengan pecutan A. Maksudnya dia bergerak dengan laju lah, kamu rasa dia naik zoom. Okay, contohnya lift apa yang laju lah, dekat KLCC, KL Tower. Memang lift dia memang laju lah, naik ke bomba, lift bomba.
Dia berbual laju lah. Tak pasal je. Serupa je. Okey, yang ni kamu akan perhatikan memang dia akan rasa pecutan ni lah. Kamu akan naik tingkat-tingkat yang tinggi dengan cepat lah. Maksudnya dia bergerak dengan satu pecutan. Okay, kalau lift biasa ni, kamu rasa naik tingkat 2, naik 3, tak berasa tu. Maksudnya dia bergerak dengan laju seragam lah. Alright. Itu dari segi perasaan kita. So, kalau kamu nak tahu, kamu bawa lah penimbang. Okay, kamu timbang dulu kat luar, bawa pergi kat lift. Okay, kemudian naik lift, naik kat atas. Tengok, berubah dah bacaan. Okay, kalau berubah bacaan tu maksudnya ada nilai pecutan yang daya yang terasa lah. Adapun daya yang mengganggu dia lah. Okey, situasi yang ketiga ialah bila lift bergerak ke bawah. Okey, so kita akan tengok bila lift bergerak ke bawah dengan satu pecutan. Alright. Okey, ini macam mana kita nak kira. So, apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok ialah daya paduan. Okey, daya paduan yang terasa. Dan last sekali ialah apa yang kita nak tengok ialah bacaan pada penimbang. Okey, bacaan penimbang adakah dia akan sama dengan budak-budak tu yang asal? Adakah dia akan lebih besar? Ataupun yang ketiga, adakah dia kurang daripada bacaan asal budak tu? Berat dia. Okey, yang tu kita nak tengok lah. So, nak tengok yang tu, macam mana kamu nak tengok yang tu? Mesti cari nilai daya paduan dulu. Okey, mesti cari daya paduan dahulu. Okey, so daya paduan ni senang saja. Kalau dia berada dalam keadaan pegun ataupun laju seragam, maksudnya nilai ke atas dan nilai ke bawah dia sama. So, paduan dia akan jadi sifar. Memang akan jadi sifar. Yang cikgu dah cerita tadi kan, dekat gambar sebelah tadi kan, sebelum ni kan. Okey, tetapi paduan dia akan berubah jika dia bergerak dengan suatu pecutan. Okey, pecutan. Bila pecutan ni maksudnya daya paduan mana yang lebih besar. Okey, so kita nak tengok mana lebih besar, sama ada R ataupun W yang lebih besar. Kita akan tengok pada arah A. Okey, so katakanlah A bergerak ke atas. So dalam kes ni ialah dia bergerak ke atas lah kan. Okey, so bila A ke atas bermaksud paduan pada R adalah lebih besar. So R lebih besar, kamu akan ambil R tolak dengan W. Macam tu. Okey, so kalau lift bergerak ke bawah, so dalam kes ni, okay, W dengan R kan. Okay, tapi dia bergerak dengan pecutan ke arah bawah. So, mana yang lebih besar? W ke R? W akan lebih besar. So, dia punya paduan untuk ni yang nanti, dia punya FP dia nanti. Okay, so W akan tolak dengan R. Okay, so yang kes ni, yang tengah ni, bergerak dengan pecutan ke atas, R lebih besar kan? Okay, so dia punya paduan dan FP dia, kamu akan ambil R tolak dengan W. Macam tu. Nak cari ni, sama ada R tolak W ke W tolak R. So nak tengok tu senang saja. Kamu perhatikan ni, arrow ni. Arrow pecutan. So kalau ke bawah maksudnya W besar. Kalau ke atas R besar. So kalau R besar kita akan ambil ni lah. Besar tolak yang kecil lah. Okey, kita akan ambil besar tolak yang kecil lah. Okey, cikgu ambil yang ni dulu. Alright. Lift dalam keadaan pegun ataupun dia bergerak dengan laju seragam. Okey, bergerak ke bawah ke atas dengan laju seragam, tak kisahlah. Okay, so paduan dia, kita akan ambil FP. Okay, so dalam kes ni ialah F dia sama dengan kosong. Okay, so paduan dia memang kamu akan dapat kosong. So pengiraan dia ialah nak cari paduan dia ialah ambil je lah mana-mana. R tolak W memang akan dapat kosong. So nilai R pindahkan akan sama dengan W. So bermaksud R daya tujah ke atas. Okay, daya tindak balas nombor, R dia adalah daya tindak balas nombor. Okay, daya tindak balas nombor ni dia akan merujuk kepada bacaan penimbang lah. Okay, so R akan sama dengan W. Maksudnya bacaan penimbang memang dia akan sama dengan jisim budak tu. So kesimpulan kamu akan dapat bacaan pada mesin adalah sama dengan berat budak lelaki tersebut. Okay, itu yang pertama lah. Alright. Okay, itu kalau lift berada dalam keadaan pegun ataupun dia berada dalam keadaan pergerakan laju malah lah, ke atas ataupun ke bawah. Okey, situasi yang kedua, lift bergerak laju ke atas dengan memecut ke atas lah. So daya paduannya ialah F ke atas. Okey, so bila dia bergerak ke atas tadi, okay, so kamu dapati bahawa R adalah lebih besar daripada W. Okey, daripada W ni merujuk kepada mg. Okey, so kita ambil kepada rumus asal F sama dengan ma. Okey, F sama dengan MA. Okey, so kamu gantikan. Okey, apa yang kamu buat di atas ni ialah ni nak rujuk kepada FP dia. So F sama dengan MA ni sebenarnya ialah FP.
Daya paduan sama dengan MA. So daya paduan dia R tolak W sama dengan MA. So W ni sama dengan apa? W sama dengan mg sama dengan ma. Okay, so nak dapatkan bacaan R, so R sama dengan ma tambah mg. Okay, ma tambah mg. Okay, so bila kamu perhatikan, kamu nampak bahawa dia tambah dekat sini. Okay, so bacaan pada penimbang akan menghasilkan bacaan yang lebih besar daripada berat budak tu. Kenapa lebih besar? Sebab kamu tambah kan. mg sendiri pun dah merujuk kepada w. Okay, so kamu tambah lagi dengan fa. So nilai yang akan ditunjukkan pada bacaan penimbang akan lebih. So kamu perhatikan, nampak? Dia akan lebih. Alright. Okay, yang ketiga, situasi yang ketiga. Okay, situasi yang ketiga ialah apabila lift tu bergerak dengan pecutan juga tapi ke arah bawah. Okay, so dia punya paduan dia memang akan ke arah bawah lah, lebih besar. Okay, arah bawah akan lebih besar. So bermaksud bahawa W lebih besar daripada R. Okay, W adalah lebih besar daripada R. Alright. So macam mana kamu nak masukkan? Okay, so kita akan pakai rumus asas bagi daya. F sama dengan MA. So F tu cikgu refer kepada FP iaitu daya paduan. So paduan dia ialah W akan tolak dengan R. Sebab apa? Sebab W lebih besar. Sebab dia bergerak ke arah bawah. W tolak R sama dengan MA. Okay, so W ialah mg. Mg tolak R sama dengan MA. Okay, pindah. Algebra okey kan? Okey, ini cikgu pindahkan ke kanan, yang ni cikgu pindahkan ke kiri. So R sama dengan mg tolak MA. Okey, R sama dengan mg tolak MA. Okey, so bermaksud bacaan pada penimbang akan kurang daripada berat dia. Sebab apa? Kamu kena tolak. So mg tu apa? Mg tu ialah W kan? So W tolak dengan MA. Okay, so bacaan pada penimbang akan kurang lah. So apa berlaku? Bacaan mesin penimbang lebih kecil. Okay, so dia kata kat sini adalah lebih kecil. So kenapa lebih kecil? Sebab kamu dah buktikan dekat sini. Okay, so nak dapatkan bacaan R ialah kita kena ambil W tolak dengan MA. Alright? Okay. Perhatian, so dalam setiap kes R memberi bacaan pada penimbang. Okay, so yang ni utamanya ialah kita nak cari berapakah nilai R dalam situasi yang ni lah. Okay, cuba tengok dekat sini. Kita cuba. Yang ni takal lah. Kita kira dulu lah. Kita cuba kira yang ni dulu lah. Okay, cuba kira dulu. Yang takal tu kemudian. Takut nanti pening pula tu. Okay, kita kira yang ni. Alright. Seorang budak lelaki berjisim 50 kg. Okay, berjisim 50 kg. Yang ini cikgu nak tunjuk bergerak dengan mana cikgu nak tunjuk Ada latihan lain tak? Dua dah masuk. Oh, dua dah masuk takal. Tak boleh. Okay, tak apa, cikgu kira yang ni dulu. Alright seorang budak lelaki berjisim 50 kg. So pertama ialah kamu akan keluarkan isi. Ataupun kamu garis pun dah cukup lah. Okay, masa tingkatan 4 cikgu suruh kamu keluarkan isi. Sebab apa kena keluarkan isi? Nak biasakan. Tapi kalau dah biasa, macam soalan macam ni, kamu hanya garis pun dah memadai. Cukup lah. Okay, A. Kita kirakan berapa dia punya berat. Berapa dia punya berat. Okay, so berat W kan. Okay, berat ialah W. W sama dengan mg. Okay, so berapa dia punya jisim dia? Jisim dia ialah 50. Okay, jisim dia ialah 50. Darabkan dengan graviti. So, G yang dipakai ialah 10 sebab tidak refer. Dia tak beritahu G guna 9.81. So, kita pakai saja 10. Alright, so berapa nilai W? W, dia punya berat dia ialah 500 Newton lah kamu akan dapat. Okay, B.
Okey, B. Kirakan bacaan yang ditunjukkan oleh mesin penimbang jika lift tu, okey, sama-sama buat. Kamu ada buku kan? Sambil-sambil salin. Okey, dia minta kamu kira, okey, berapakah bacaan penimbang. So, daya yang wujud ialah pada penimbang ni ialah ke atas ialah R. Sekejap. Okey, ke atas ialah R. Kemudian ke bawah ialah W. Okey, situasi yang pertama. Pegun. Okey, dia pegun. So, bila dia pegun, okey, bila dia pegun, daya paduan dia akan jadi sifar. FP dia akan jadi sifar. So, bila FP dia sifar, merujuk kepada nilai R akan sama dengan nilai W. Okey, nilai R sama dengan W. Okey, kita buat kira sikit. FP ya. So, R tolak W, dia punya daya paduan memang akan jadi kosong. So, kena dapat R sama dengan W. So, nilai R, W sama dengan mg. So, jisim dia ialah 50, graviti ialah 10. So, berapakah bacaan pada mesin penimbang bila lift dalam keadaan pegun? Okay, so, dia akan jadi sama dengan berat asal original lah, 500 Newton. Okay, ini bagi kes yang pertama lah. Okay, kes yang pertama. Okay, dia dalam keadaan pegun. Okay, dalam kes yang kedua, memecut ke atas. Okay, so memecut ke atas, cikgu lukis. Okay, memecut ke atas. R, kemudian W, kemudian arrow ke atas A. Alright, so dalam kes ni R lebih besar. So kamu nak cari nilai daya paduan dia. FP sama dengan MA. FP dia, paduan dia ialah kita akan ambil daya R tolak dengan W sama dengan MA. Lupa cikgu nak bagi tahu. Kosong ni ialah merujuk kepada MA juga. Cuma pecutan dia sifar lah, sebab tu dia jadi kosong. Alright. Balik pada yang kanan. Okay, so nilai R kita akan ambil MA tambah W. Okay, so MA tambah W sama dengan W kita dah kira kan. So W cikgu malah kira banyak-banyak. So letakkan nilai teruslah. W sama dengan 500. So berapa nilai M? Jisim dia. Jisim dia ialah 50. Pecutan dia berapa? Dia bergerak dengan pecutan 2 meter per saat. 2 meter per saat kuasa 2. 2 ms, so 2 lah. Tambahkan dengan 500. Okay, so berapa berat dia? 50 kali 2 ialah 100. Tambah 500 ialah 600. Okay, so bila dia memecut ke atas, apa jadi? Ialah bacaan pada penimbang dia akan menunjukkan nilai 600 Newton. So maksudnya lebih besar lah daripada nilai W. Alright, yang ketiga. Okay, situasi yang ketiga. Okay, situasi yang ketiga. Memecut ke bawah. Memecut ke bawah dengan pecutan 2 meter per saat kuasa 2. Okay, so kamu lukis lah. Nak bagi nampak, biasanya lukis sikit. Okay, so R, W, kemudian dia memecut ke bawah. So, bila memecut ke bawah, bermaksud W dia lebih besar lah. Alright, so tulis balik. FP sama dengan MA. So, macam mana nak cari dia punya paduan dia? Siapa yang lebih besar? W. So, kamu akan ambil W tolak dengan R. Paduan dia ialah kita ambil daya W tolak dengan daya R. Sama dengan MA. Okey, apa yang kamu nak ialah kamu nak cari nilai R. Okey, so ni algebra lah, pindah-pindah lah. So, R sama dengan W tolak MA. So, W ialah 500. MA ialah 50 kali dengan dia punya laju dia pecutan berapa? 2 juga. 2 juga. Okay, so kita letak nilai saja. Arah biar ya, arah biar. Kita ambil sebab dia memecut memang dah ke bawah. Okay, so 500 tolak 100 dia akan jadi 400. Okay, so apa kamu perhatikan ialah bila dia memecut ke bawah, maksudnya jatuh laju turun ke bawah lah, lift turun ke bawah dengan suatu pecutan sebanyak 2 meter per saat kuasa 2. Apa yang terasa ialah bacaan pada penimbang ataupun nilai daya tindak balas normal dia akan menjadi kurang.
Okay, so berapa kamu dapat? Kamu akan dapat 400. Okay, kamu akan dapat 400. Okay, situasi yang keempat. Bergerak dengan hal laju seragam. Okay, so hal laju seragam pecutan sifar. Okay, so pecutan sifar dia akan balik kepada yang ni. Okay, R tolak W sama dengan kosong. So R sama dengan W, R sama dengan 500 Newton. So kalau bergerak dengan hal laju seragam dengan pegun, nilainya sama saja. Okay, dia akan sama dengan berat. Okay, sebab apa? Dia tak ada pecutan. Ni, yang kat belakang ni lah. Okay, boleh ni ya. Alright. Next, kita akan tengok yang kedua, takal. Okay, macam mana nak cari paduan pada satu objek dalam bentuk takal? Kalau tadi dalam bentuk gerakan lift. Okay, ini adalah bagi takal. So, dalam takal ni kamu nak kira, kita perhatikan ialah tengok paduan lah. Okay, cari paduan. Okay, paduan. Paduan dia walaupun dua-dua dia ke bawah, okay, tapi kamu tak boleh tambah tau, sebab dia saling tarik menarik antara satu sama lain. Okay, 40 ni ke bawah, tapi yang menariknya ialah yang ni. Yang 30 Newton ni, berat 3 kg ni yang menarik. Okay, so paduan dia kamu akan ambil F sama dengan daya. So cikgu ambil tu dah dia punya nilai daya, beban berat dia ke bawah. 40 tolak dengan 30 lah. So 40, sebab dia bergerak ke arah 40 lah kan. 40 dia lebih berat. So dia punya daya bersih paduan dia ialah 10 Newton. Okay, cikgu ambil yang kiri dulu, yang kanan ni biar dulu. GC yang bergerak. Okey, objek yang bergerak. Berapa? Pemberat 3 kg dan pemberat 4 kg. Okay, so kamu jumlahkanlah. So M sama dengan 4 tambah 3. So dia akan jadi 7 kg. Okey. Nak cari pecutan? Alright, so kita turunkan FP sama dengan MA. FP sama dengan MA. So dia punya paduan dia ialah 10 lah. Okay, paduan ni kan, yang kamu dah carikan paduan ni kan. So FP dia ialah 10. GSIM dia ialah 7. Yang kita nak cari ialah A. Okay, so A sama dengan 10 bahagi dengan 7. Okay, 10 bahagi dengan 7. Okay, maths, action, evaluate. 1.42. So berapa 1.42? 8, 1.43 lah. Ada orang nak masuk pula. Robot Avinet. So dapat 1.43 ms negatif 2. Pecutan lah 1.43. Okey. Nak cari tegangan pula. Nak cari tegangan T. Berapa nilai T ni? Okey. Berapa nilai T ni? So dia ada dua keadaan. Okey. So kaedah ni cikgu bagikan kepada dua. Kaedah 1 dan kaedah 2. So kaedah 1, kalau kaedah 1, cikgu ambil yang sebelah kiri. So yang sebelah kanan ni kamu akan abaikan. Hitam ke dia, abaikan terus. Okay, so ini kita ambil puli yang sebelah kiri lah, kaedah 1 lah. Kaedah 1 kita akan refer kepada sebelah kiri. Okay, maksudnya kita tengok yang ni lah, penimbang pula dah. Pemberat. Pemberat 4 kg sahaja yang bergerak. Okey, yang ni sajalah. So kita refer yang ni lah. Okey, so bila dia bergerak ke bawah, okey, so ni W lah. So ini adalah W. So kita akan ada dua tegangan daya. Okey, ini ialah W, yang ini ialah T kan. So dia bergerak ke bawah. So paduan dia ialah kita akan ambil W tolakkan dengan T. Okay, dia bergerak ke bawah. So nilai W ni lebih besar lah sebab dia bergerak ke bawah. So untuk paduan dia ialah kita akan ambil W tolak dengan T. So berapa nilai W? Dah bagi dah ni. 40. Okay, so kamu ambil W tolak dengan T sama dengan MA. Okay, W tolak T sama dengan A. So berapa nilai W? W nilainya ialah 40. T tak tahu.
GSIM dia ialah pemberat kita ambil yang ni. Yang sebelah kiri sahaja. 4 kg darabkan dengan pecutan. Berapa tadi? 1.43. 1.43. Okay, so T ialah T ialah 40 tolak 4 darab 1.43. Okay, so saya cuba kira. Okay. Evaluate 40. Salah 40 tolak 4 darab. Salah tu Ustaz. Calculator. 4 darab 1.43. Okay, 40 tolak 5.72 tolak 5.72. Okay, 34.28. 34.28. So nilai tegangan ialah 34.28 Newton. Okey, itu bagi kaedah satu. Untuk kaedah yang kedua, kita refer gambar yang sebelah kanan pula. Okey. Kaedah 2. Okey, kaedah 2. So kamu akan ambil gambar yang sama. Okey, cuma kita akan tengok yang sebelah kanan pula. So yang sebelah kiri pula kita hitamkan. Abaikan yang sebelah kiri. Okey, so kita ambil yang sebelah kanan. Sebelah kanan sama juga. W dengan T. Cuma yang ni dia akan bergerak ke atas kan. Okey, dia bergerak ke atas. Okey, so bermaksud nak cari daya paduan dia ialah T. Kita akan tolak dengan W. Okey, so dalam kes ni ialah T tolak W lah. T tolak W sama dengan MA. So T kita tak tahu. W ialah 30 lah. Okey, berat dia ialah 30 kan. Okey, so berat dia ialah 30 ya. Berat dia ialah 30. Sama dengan M. So GSIM dia ialah 3 kg. Pecutan dia ialah 1.43. Okey, so nilai T 3 darab 1.43. 3 darab 1.43. 4.29. So 30 tambah 4.29. So 30 4.29. Oh, ini sepatutnya sama. Dia bundarkan lah. So 34.29. Nilai atas dan nilai bawah memang dia akan jadi sama lah. Cuma kaedah saja lebih beza. Kamu tengok sebelah kiri ataupun kamu tengok sebelah kanan. Alright. Untuk yang itu. Okey, so untuk yang kanan ni. Okey, yang ni cikgu tinggalkan kepada kamu. Okey, yang ni cikgu tinggalkan kepada kamu. Maksudnya kamu try buat. Kemudian snap jawapan. WhatsAppkan kepada cikgu personal. Okay, ataupun kamu hantar dalam Telegram pun boleh. Tapi dekat sini kamu tulis siapa buat. Okay, ketika ni kamu buat ni snap gambar ni Rashidi. Tulis sikit Rashidi. Jadi cikgu tahu lah yang ni Rashidi buat. Okay, ataupun PM WhatsApp Messenger lah. Messenger lah. WhatsApp lah. Jangan Telegram lah. Telegram tak ada nak baca. Banyak sangat grup. Tak tahu dah mana-mana lagi. Okay, boleh ya? Okay, so cikgu tinggal yang ini je lah.